Daripada Iman Marsara Iman. Soalan, yang Datuk, di manakah kerajaan negara Malaysia ini ingin membawa rakyatnya sedangkan ekonomi semakin hancur, penyakit COVID-19 masih lagi tidak menyenangkan rakyat ramai yang meninggal dunia. Di manakah kemajuan negara Malaysia sekarang ini? Okey, sekarang soalannya Datuk, di manakah kerajaan Malaysia ini membawa rakyat? Ini menyahala tuju. Kita pun tak tahu Datuk, sekarang ni kerajaan pun tak tahu ada ke tak ada kan. Okey, kita ke soalannya. Ada nanti lebih kurang kita ke soalan yang seterusnya. Haji Alung Haji Zaid. Ni sahabat saya tu. Sahabat saya di Ampang ni. Sekiranya UMNO menarik sokongan pada PM tak ada nombor. Apa hala tuju UMNO? Macam mana nak tubuh kerajaan sedangkan UMNO semua tak cukup nombor? Adakah PRU? Adakah masa yang sesuai? Siapa calon PM? Okey. Result lagi. Okey, lagi. Okey, boleh. Okey, Tok, boleh jawab yang tu. Kita boleh tengok yang Iman masalah tu. Okey, sila Tok. Berkenaan dengan COVID ni, kena faham kenapa kita membidas Tan Sri Muhyiddin. Ramai orang tanya kat saya, apa you ni Razlan? You bidas ni Tan Sri Muhyiddin, you bidas Kerajaan Perikatan Nasional. You all menteri semua duduk dalam lah, dia kata. You apa you cakap ni sebenarnya? Cuba explain sikit apa dekat sini. So saya explain Di dalam pentadbiran negara Malaysia, kepimpinan paling tinggi adalah Perdana Menteri. Betul. Dan di bawahnya ada Menteri Kanan sebanyak 4 orang. Dan di bawah Menteri Kanan ada menteri-menteri. Di dalam pentadbiran juga sebenarnya menteri-menteri ini tidak boleh cross tanggungjawab di antara kementerian. Dia tak boleh cross ministry. Okey? Dan siapa yang boleh cross ministry? Hanya seorang, iaitu Perdana Menteri. Sebelum ada Perdana Menteri. So, dia seorang yang boleh cross. Saya nak bagi satu contoh lah. Kita melakukan total lockdown. Total lockdown ini kita tahu telah berjaya pada kita buat bulan 3 tahun lepas. Semua orang suka, semua anggap begitu. Okey? Dan apabila kes naik pada bulan 4, kita dah cakap dengan Perdana Menteri, ramai netizen dah bising. Rakyat dah bising, tolonglah buat total lockdown. Ini banyak orang sakit ni apa semua. Kita cakap. Tetapi apa yang Perdana Menteri buat? Perdana Menteri buat tak tahu sehinggalah sampai lepas raya dia baru nak buat total lockdown. Pada ketika itu jangkitan dah melampau. Jangkitan dah terlampau teruk. Okey? So apabila ini terjadi, ini saya nak mengatakan bahawasanya ada di antara keputusan yang kita buat mesti datang daripada Perdana Menteri. Dan keputusan ini mesti keputusan yang bijak. Keputusan yang mementingkan nyawa manusia. Keputusan yang mementingkan bagaimana hidup mati rakyat Malaysia. Tetapi apabila keputusan itu salah dibuat di dalam masa yang kronik, di dalam masa yang kritikal, masa ini kita tidak boleh maafkan kalau keputusan itu salah. So ternyata salah. Kita dah cakap banyak kali buat total lockdown. Masa dia buat first total lockdown 1 hari bulan 6, rakyat Malaysia pun bising. Bukannya lah orang UMNO bising. UMNO ni bawa ke tengah dia perkara-perkara ini. Rakyat bising, netizen bising, tunjukkan video. Ada banyak kereta masih banyak di jalan raya. Apakah benda ni? Betul-betul total lockdown. Kita takut ni, tolonglah Perdana Menteri, kita takut. Rakyat ni takut kat luar, rakyat dekat kampung duduk terperuk dekat kampung, tapi rakyat di bandar boleh kerja di kilang. Dan ternyata terbukti kluster kilang ini telah menyumbang kepada pengurungan rakyat yang tidak berdosa. Sebab kita nak membenarkan kilang-kilang buka, termasuklah kilang Kasbet buka. Kita pun tak tahu macam mana ada pemikiran kita nak buka kilang Kasbet. Disebabkan perkara ini terjadi, kita mengurung 25 juta rakyat Malaysia. Kita bagi 1 juta rakyat bekerja, melibatkan kes kita tinggi, kita kurung lebih 30 juta rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia, kita kurung. Adakah itu perkara yang baik? Tak baik. Jadi keputusan kerajaan inilah sebenarnya dia dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi bila keputusan ini salah, telah menjuruskan kepada banyak masalah. Bukan hanya kehidupan tetapi ekonomi. Kalau kita cerita pasal ekonomi, sepatutnya kalau kita lockdown betul-betul 1 bulan, kita bring down the numbers yang affected COVID ni, kita dah buka kilang 1 bulan selepas itu. Tetapi kita buat separuh masak, kita buat separuh telur, separuh masak punya lockdown, akhirnya sampai 3 bulan, kita kes tak selesai. Jadi inilah disebabkan makin naik. Jadi inilah disebabkan keputusan Perdana Menteri yang telah gagal. Nasi dah jadi bubur, bubur dah jadi basi.
yang melibatkan nyawa rakyat. Ya. 360 orang meninggal. Saya bercakap benda ni daripada 3 bulan lepas. Dan ramai juga bercakap begini 3 bulan lepas. Mereka tak dengar, Pak Tam. Semasa darurat, Pak Tam, saya nak bagi tahu dengar lah. Semasa darurat, saya tiap-tiap hari melihat apakah sepatutnya kerajaan ini buat untuk memberi semangat kepada rakyat. Pergi tengok Facebook Perdana Menteri. Daripada bulan 1 sampai bulan boleh kira dengan jari, dia keluar bertemu dengan rakyat. Dia keluar bertemu dengan media. Itu ya apa? Perutusan rakyat, perutusan Tek Pusat, perutusan Hari Guru, itu je lah dia keluar. Dia tak ada keluar lain. Dia tak ada keluar yang betul-betul untuk membawa semangat kepada rakyat. Kita tengok compare dengan Perdana Menteri luar negara. Kita tengok satu Perdana Menteri keluar di dalam ucapan dia dengan penuh rasa kebersamaan dengan rakyat, kesedihan bersama rakyat, keinsafan bersama rakyat. Ini bukannya pemimpin Islam pun, ini pemimpin orang yang bukan beragama dengan Islam tetapi dapat merasai bagaimana kepayahan rakyat, kesusahan rakyat. Kalau boleh dia nak menangis, depan tu menangis untuk menunjukkan bahawasanya kita bersama rakyat. Tetapi Perdana Menteri buat. Dia hilang 6 bulan. Okey, adakah benda tu perlu kita mengampunkan? Kita tak boleh ampunkan benda-benda ni. Dan kita kena tahu bahawasanya apa yang kita buat ni adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi, masalah kehidupan masa ini. Seorang duk tanya saya, okey, lepas ni apa yang kita nak buat kalau COVID ni? Kita kena tunjuk bagaimana kita buat crisis management seperti sebelum-sebelum ini. Kita kena tiap-tiap hari duduk dekat Putrajaya, bincang dengan menteri-menteri, tengok apa benda yang kita perlu buat, data dan sains, gunakan ianya untuk kebaikan rakyat. Bukan data dan sains ini untuk gunakan kepada memenangkan atau mengambil daripada poket rakyat. Ini benda yang kita kena tahu. Kalau hari ini pun kita boleh merelakan keputusan kita menyebabkan kepada kematian yang lebih ramai, kita patut berdosa. Saya nak bagi tahu Pak Tam lah. Kita punya ni, expatriate ni. Dulu kita dah buat ada masalah satu. Kita dah cakap expatriate ni jangan bagi masuk. Dari bulan 3, bulan 4 semua expatriate ni dah bagi masuk. Siapa yang jaga sepadan negara? Hamzah Zainuddin. Siapa yang bagi permit untuk diorang datang bekerja? Azmin Ali. Okey. Datang kerja daripada India, duduk dekat hotel 5 bintang dekat dalam KL ni. Saya duduk dekat KL, saya tahu. Penuh hotel 5 bintang ni. Tapi bila kita bercakap, dia kata apa? Tidak ada pun satu flight pun datang daripada luar negara untuk membawa expatriate. Walhal sebenarnya, memang expatriate tu dibenarkan bawa daripada awal bulan 2, bulan 3 pun dah sebenarnya. Jadi ini adalah benda keputusan yang menakutkan rakyat kalau rakyat tahu. Ini tak boleh terjadi. Hari ini dibuka pula untuk siapa saja yang ada first house lah, second house lah dekat ni apa benda semua ni. Second home. Malaysia second home lah apa benda semua ni boleh datang, boleh kuarantin dekat rumah. Okey, kalau kita fikirlah. Kalau kita fikir betul lah. Dekat luar negara, dia paksa orang-orang luar negara ni duduk dekat hotel. Kalau kat US, you kena duduk kuarantin 10 hari dekat hotel walaupun you ada rumah kat sana. Siapa yang akan, kalau you nak betul-betul lah bagi dia orang masuk, okey lah, you bagilah, tak apalah. Tetapi you tak boleh fikir ke? Kita punya hotel sekarang ni semua ekonomi tengah teruk. You tak boleh fikir ke hotel kita semua tutup? You tak boleh fikir ke? Kalau you dah bagi masuk ni, you tak boleh bagi ke? Sedikit penguasaan di hotel, di mana segitu kat situ, semua akan bekerja, Pak Gad semua akan bekerja, semua akan dapat gaji. Lepas tu orang hotel boleh dapat hidup, boleh collect duit. You tak fikir ke benda tu? Sekecil itu pun, Perdana Menteri gagal untuk memikirkan bagaimana nak bantu ekonomi Malaysia. Macam mana you nak expectkan lebih besar? Macam mana you nak expectkan Perdana Menteri fikir mikroekonomi? Mikroekonomi ni pun dia tak boleh fikir. Sepatutnya kalau dia nak buka tu pun sekurang-kurangnya dia fikirlah hotel-hotel ni semua datang kat situ sekurang-kurangnya. Orang tu datang, kalau dah vaksin, kalau itu dah okey, sekurang-kurangnya orang ekonomi boleh kita punya ekonomi pelancongan. Itu pun dia tak boleh fikir. Itu pun kita nak fikir. Macam mana? Kita nak harapkan dia ke? You nak harapkan dia boleh bantu kita punya startup, SME startup. You nak bagi kita dia fikiran untuk bagaimana nak bantu Shopee komplek ini dah tutup, pasar malam yang dah tutup lama 3 bulan. You cannot hope. This zaman lah. Sorry to say lah. Okey, soalan nombor 2. Sila. Soalan nombor 2 ni, dia kata ramai orang tanya saya, you all tarik-tarik ni, you all nak pergi mana? Okey. Bagi pandangan saya senang je. Dulu Yang Maha Mulia kita, istana kita ni memang berbijaksana. Dia tahu untuk memilih di mana pilihan yang terbaik untuk mentadbir negara. Kita ada banyak cara kita boleh buat untuk
melihat kepada kita punya pentadbiran negara. Boleh je kita lantik interim prime minister. Ramai orang cakap interim prime minister ni tidak ada dalam perlembagaan. Tapi bagi pandangan saya, kita dah buat. Kita beri kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara. Dan boleh je dibuat sekali lagi. Dan juga bagi pandangan saya, saya sebagai orang politik, tapi pada masa ini kita jangan letakkan politik sebagai keutamaan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Contohnya lah, katakanlah kita bagi sekali lagi kepada satu coalition yang mempunyai small majority. Agak warga dia akan demand jawatan tak? Setiap ahli parlimen ni sekali lagi dia akan demand jawatan. Aku sokong kau, aku nak jadi Menteri Pendidikan. Aku sokong kau, aku nak jadi Menteri Keluar. Aku sokong kau, aku nak jadi GFC ni. Aku sokong kau, aku nak jadi LC ni. UMNO kena jiwa besar. Hari ni UMNO kena jiwa besar. Kita minta kalau ada interim prime minister, biarlah interim prime minister itu melantik golongan-golongan profesional ataupun 2 orang politik. Kita punya kabinet tak payah besar. Kabinet kita 10 orang cukup. Jaga kementerian-kementerian yang baik. Lepas tu kat situ kita jalan ke pentadbiran, selesaikan masalah rakyat ini once for all, lepas tu pulang kembali kepada rakyat untuk memilih. Ini yang kita patut buat berjiwa besar. Yalah, dia ada yang taruh pemimpin ahli parlimen, mestilah dia ingat dia nak jadi menteri, nak jadi apa. It's not this time lah. You jadi menteri lepas ni menang, jadilah menteri. Relax lah sikit. Faham Itu maksud saya lah nak cakap. Tok, tadi Tok cerita pasal Perdana Menteri tidak melihat makroekonomi dan sebagainya. Saya ingat lagi tu, dia diwawancara oleh, saya lupa, tapi yang saya diwawancara oleh siapa saya lupa, tapi yang saya ingat dia memaklumkan rakyat Malaysia ada 32 juta. Takkan saya nak jaga semua? Ingat tu? Ingat tu? Tahu. Dia lah, tapi masa saya nak jaga 1 juta orang yang buat hotel 5 tahun nak jaga 30 juta, memang dia tak boleh jaga semua orang.